Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali bicara kita dalam strategi pengurusan sumber manusia bahagian ke-12. InsyaAllah hari ini kita bincang kembali berkaitan dengan prinsip orang kata yang diperlukan dalam dunia pekerjaan kan. Bagaimana antara prinsip-prinsip yang digunakan untuk memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada pekerja kita ataupun memberikan keadilan kepada pekerja dalam dunia pekerjaan, maka dinyatakan ada 5 prinsip yang dilihat memberikan manfaat pada pekerja dalam dunia pekerjaan secara umumnya dalam mana industri pun. Kali ini boleh diambil, take care oleh individu-individu ataupun majikan dalam bisnes kecil. Yang pertamanya ialah bahagian rekrutmen dan mengambil employee, memilih employee mestilah di atas berdasarkan kepada basic merit. Mestilah diasaskan pada bahasa merit, bukannya kabel, bukannya orang yang kita kenal dan rapat, tapi kita melihat pada potensi yang sesuai dengan position jawatan yang diperlukan oleh syarikat. Yang keduanya ialah kita kena layan setiap pekerja-pekerja kita dengan konsep keadilan. Maknanya pekerja kita bukan orang yang rapat dengan kita baru kita layan baik, orang yang jauh dengan kita layan tak baik, orang yang kaki ampu kita angkat-angkatkan. Sebenarnya dia melihat kepada konsep bagaimana bakat prestasi pekerja yang dibuat. Siapa bekerja mengikut prestasi yang bagus, maka orang itulah diberi perhatian untuk dibangunkan. Tetapi sesiapa yang bekerja dengan prestasi tak bagus, dia ada konsep-konsep kaunseling. Yang paling penting adalah setiap pekerja itu dilayan secara adil, yang mana mereka masuk dalam dunia pekerjaan kita ni, mereka akan dibangunkan berdasarkan pada potensi masing-masing lah, dengan syarat mereka bersedia. Readiness itu memang perlu. Yang seterusnya adalah kita memberikan peluang yang sama kepada pekerja kita untuk mereka membangun dalam syarikat kita lah. Tak ada pilih kasih dalam bab itu kan. Sebab tu walaupun kaki ampu datang pun kita tetap memaklum kepada mereka bahawa segala manfaat, benefit syarikat pada pekerja, segala konsep kenaikan jawatan sebagainya mestilah dia dinyatakan dalam bentuk merit dan juga dalam bentuk prestasi yang bagus yang datangnya pada mereka. Seterusnya kita memberikan reward pada pekerja kita juga dengan konsep penuh keadilan, maknanya mereka mengikut KPI dan juga ROI yang telah ditentukan. Yang akhirnya konsep patuh pada perundangan-perundangan pun kita kena berikan satu keadilan, maknanya orang yang kita, kalau pekerja tu kita suka, tapi kalau pekerja tu dah buat satu kesilapan yang melanggar perundangan, maka kita kena fokus kepada perundangan, bukannya fokus pada emosi yang berkaitan antara majikan dengan pekerja. Itu yang dikatakan bahawa prinsip-prinsip keadilan yang dinyatakan dalam dunia pekerjaan. So dalam dunia pekerjaan, kita baca balik objektif dunia pekerjaan adalah dalam dunia HR itu sendiri adalah yang pertama untuk fulfill company's value and goal. Kita sebagai dunia HR, kita mesti pastikan bahawa pekerja kita berprestasi untuk memenuhi nilai, goal, matlamat, objektif yang telah dinyatakan dalam syarikat. Yang keduanya ialah kita maintain secara konsistennya pekerja-pekerja kita dalam membina matlamat, membina gerak kerja untuk memajukan syarikat. Yang sesuainya kita menjadikan environment pekerjaan dalam company kita sebagai environment yang memberi keadilan pada pekerja, dan seterusnya kita sentiasa mahu pekerja kita bermotivasi, berprestasi tinggi untuk mereka terus membangun dalam dunia pekerjaan dan menjadikan segala objektif pekerjaan itu akan berlaku dengan baiknya, menyebabkan syarikat sentiasa mendapat keuntungan, mendapat engagement yang bagus daripada pelanggan, dan akhirnya nanti dia juga memberi manfaat pada semua orang yang berada dalam dunia pekerjaan. Sebab itulah dalam dunia pekerjaan ini mereka akan menggunakan konsep BSC. Konsep BSC, apa itu konsep BSC? Konsep Balance Scorecard. Balance Scorecard ni, BSC ni antara perkara yang biasa digunakan oleh dalam dunia pekerjaan untuk menjadikan bahawa ada beberapa perkara elemen dibalancekan, diletakkan pada tempatnya supaya syarikat boleh terus maju. Apakah perkara yang difokuskan dalam BSC ataupun Balance Scorecard ini adalah Balance Scorecard ini dia letakkan satu indikator performance merit digunakan untuk identify
untuk improve, untuk control. Dan 3 perkara digunakan untuk identify, untuk improve dan untuk control. Business, various function dan juga result lah. Maknanya kita fokus kepada segala aktiviti yang sebagainya yang akhirnya kita nak result kan. Kita control, improve dan juga identify. Dan dalam perkara ini ada 4 aspek penting dalam bisnes yang dalam business dalam balance scorecard ini. Yang pertama adalah learning and growth. Maknanya konsep belajar, konsep ni lebih kepada employee performance lah. Dan juga konsep business process. Proses ni lebih kepada sistem dan juga praktis-praktis yang ada dalam situ. Dan juga customers. Customer ni biasanya customer data, customer networking, customer relationship. Mungkin mereka ada satu bidang, satu kad yang digunakan lah. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan finance, keuangan. Mana dia ada 4. Satu learning and growth, satu kad yang dinamakan sebagai scorecard. Dan juga business proses, sistem dan juga praktis kat situ. Juga ada KPI dia dan satu scorecard dia. Dan juga customers juga ada satu scorecard dia. Dan juga finance ada satu scorecard dia. So 4 kad ini digunakan untuk menjadikan vision dan strategi syarikat itu tercapai seperti mana yang diharapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita bincang panjang ni. Dia ada lagi 2-3 perkara yang boleh kita bincangkan dalam sini. Dan insyaAllah kita temu kembali dalam balance scorecard ini pada masa akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi di Wan Alwi Data Wizard, sama ada di channel Wan Alwi Data Wizard di YouTube, Wan Alwi Data Wizard di page FB Wan Alwi Data Wizard, di Instagram Wan Alwi Data Wizard, dan sekarang kita cuba masuk pada TikTok Wan Alwi Data Wizard. Walaupun TikTok ni hanya 3 minit saja, tapi kita akan buat supaya dalam keadaan yang memberikan manfaat kepada usahawan-usahawan kita di luar sana, terutama dalam bisnes kecil. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.